Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah pada hari ini 18 Muharram 1443 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin, Kitabul Libas, kitab adab-adab peraturan berpakaian. Pakaian yang patuh syariah bagaimana? Kita tengok dalam kitab kita ini, insya-Allah. Sambungan kita para pelajar sekalian, bab 117. Tuan tengok bab 117. Siri kita pun 117. Oh, Masya Allah. Kita sudah siri yang ke-117 dah kita belajar. Bab kita pun 117. Para pelajar boleh tengoklah, yang pegang warna hijau ni terbitan Karya Bestari, ini muka surat 540. Yang lain-lain tu cari bab ataupun cari nombor hadis 779. Bab 117, bab istihbab thawbil abyadi wa jawazil ahmari wal akhdari wal asfari wal aswadi wa jawazihi min qutnin wa kattanin wa sya'rin wa sufin wa ghairiha illa al-harir. Tengok dia punya tajuk bab panjang. Imam Nawawi ni dia sesahlah dia tajuk. Kemudian dia buat hadis satu-satu. Bab sunnah memakai pakaian yang berwarna putih. Para pelajar sekalian, kita nak sunat kita pakai warna putih. Itu yang terbaiklah, afdal. Dan diharuskan, boleh warna lain, memakai pakaian yang berwarna merah. Merah macam mana? Tengok dalam hadis nanti. Warna hijau, kuning, hitam, itu dari sudut warna. Dari sudut material kain, dan kain yang diperbuat daripada kapas, cotton. Arab kata cotton. Orang putih pun cotton juga kan. Dan kattan daripada linin. Linin ni kain hok kasar. Kapas tu daripada pokok tu kan. Wa sya'rin wa suf, ataupun kain daripada bulu hayawan, bulu kambing, biri-biri. Wa ghairiha, dan lain daripadanya, ikutlah nak buat dengan apa pun. Yang pentingnya illal harir, kecuali sutra ori yang asli, yang daripada ulat, itu je tak boleh. Simple je kita. Simple je kita punya perbincangan kita. Dia sebut yang boleh-boleh, kamu yang tak boleh itu satu je. Daripada sutra tak boleh. Maka para pelajar sekalian, tajuk perbincangan kita pada kali ini iaitulah jenis kain dan warna kain. Adapun bentuk kain, macam mana kita nak pakai, baju ke, jubah ke, baju kurta ke, apa benda, dalam siri lain. Yang siri ni kita bincang tentang warna dan material jenis kain. InsyaAllah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa kepada kita dalam bab pakaian ini ada dua ayat ni bawa sini. Kemudian ada 10 hadis. InsyaAllah kita cubalah ringkas-ringkas. Kalau boleh habis semua, satu bab ni lagi baik. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair. Wahai anak Adam. Siapa dia anak Adam? Kita lah.
Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup aurat. Satu jenis pakaian dipanggil menutup aurat. Keperluan asas. Wa rishan. Rishan itu dan pakaian perhiasan. Pakaian perhiasan. Wa libasut taqwa, dan pakaian yang jenis taqwa. Maknanya jenis yang sopan, yang orang panggil patuh syariat. Itulah yang terbaik. Surah Al-A'raf ayat 26. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia beri kepada kita pakaian. Sebab apa kita kena ada pakaian? Sebab kita ni, hidup kita ni ada dua, zahir dan batin. Zahir dan batin. Waktu anda belajar dulu, seronok belajar kita. Syekh Muhammad Saleh rahimahullah taala, dia kata, Lish, kenapa hayawan dia tak payah tak ada pakaian? Bulu itulah dia, kulit itulah dia tak tukar-tukar. Kenapa dia? Kenapa kita manusia ni kena ada pakaian? Tuan-tuan tanda. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita ni zahir dengan batin biar sama. Zahir dengan batin kena sama. Apa dia maksud kena sama? Kalau pakaian luar kita ni cantik, pakaian luar kita ni comel, batin kita juga kena cantik. Ni orang ni pakaian luar cantik, tapi perangai huduh, tak boleh. Itu maksud dia. Tapi hayawan dia tak ada batin zahir dah dia. Yang zahir yang batin sama je. Cuma kalau kita korek yang batin dia tu, jumpalah. Tak? Dalam perut dia tu ada apa? Korek, ambil perut masuk dalam periuk, bolehlah. Makan sup perut. Air asam perut muda contohnya. Itu je lah. Tapi manusia ni oleh kerana dia ada zahir dengan batin, maka Allah Ta'ala bagi pada kita pakaian. Mana pakaian zahir, biarlah melambangkan batin. Kerana itu, dalam kitab kita ni kata, hadis menyebut tentang pakaian yang putih, itu yang afdal. Sebab kita kata kalau hati putih, hati bersih, kita tak akan khianat kepada orang, kita tak akan hasad, tak akan dengki, tak. Semua tak. Tapi hati tu memang hitam lah, tapi orang panggil hati putih, makna hati bersih. Baik para pelajar sekalian, jadi pakaian itu melambangkan ciri-ciri ketakwaan seorang manusia. Dalam kitab Arab saya ni ada satu lagi ayat, tapi kitab terjemahan ni tak bawa. Tuan-tuan tandalah, tambah satu lagi ayat. Allah Ta'ala sebut dalam Suratun Nahli ayat 81, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Ayat ni panjang, tapi saya nak ambil dalam untuk pakaiannya saja. Dan juga menjadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang memelihara kamu dari panas dan sejuk. Pakaian kita ni ada musim panas, nipis. Musim sejuk, kita akan pakai baju tebal daripada bulu, daripada kapas yang tebal. Wasarabila taqikum ba'sakum. Dan juga pakaian yang memelihara kamu semasa berperang. Maknanya semasa kita musim panas biasa, baju nipis. Waktu musim sejuk, kain tebal. Waktu berperang, kita pakai baju besi, baju rantai. Ini semua ni Allah Ta'ala bagi kepada kita pakaian-pakaian mengikut kesesuaian. Alhamdulillah, dalam kitab ini ada 2 ayat. Tuan-tuan tambahlah dalam kitab terjemahan ini, gugur satu ayat. Suratun Nahli ayat 81. Baik para pelajar sekalian, sekarang ini saya nak berpindah kepada hadis. Sebab hadis dia ada 10. Masa kita pendek sekarang ni, maknanya semua jenis pakaian tu Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran. Pakaian waktu aman, waktu perang. Waktu sejuk, waktu panas. Semua ada disebut dalam Quran, daripada bulu, daripada wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'nil lahin. Semua benda yang kita boleh gunakan, daripada hayawannya, daripada kapas, daripada segala perkara. Alhamdulillah, kecuali sutera bagi orang laki-laki tidak boleh.
Hadis yang pertama dalam bab ini, tuan-tuan para pelajar sekalian, tengok kitab kita, hadis 779. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakailah pakaian yang berwarna putih. Ini dia panggil yang eloknya kita pakai yang warna putih. Bukan makna tak boleh pakai yang lain, tapi ini yang terbaiklah. Khususnya pada waktu-waktu yang tertentu, kita kata. Kerana ia sebaik-baik pakaian, dan kafankan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan kain yang berwarna putih. Kita sepakat mengatakan untuk orang mati memang kita pakaikan warna putih. Tak ada warna-warni. Kecuali puak Syiah, kain putih tapi dia coreng, gambar-gambar macam-macam. Syiah ni kira apa dia, geng-geng ajar sesak tu orang tahu kira dengan dia. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita afdal warna putih. Kenapa? Al-bayad tadullu ala safa'il ummah. Putih itu menunjukkan kebersihan, bersih zahir, bersih batin, insya-Allah. Bersih akidah, bersih pegangan daripada perkara khurafat dan perkara-perkara bid'ah dan maksiat, dan itu dia panggil lambang kebersihan. Maka eloklah kita pakai warna putih ni ketika kita ibadat, waktu kita nak solat. Kerana itu ana tengok wanita-wanita muslimah kita ni kebanyakan majoriti dia pakai kain, orang Kelantan kata kain mengkana dia, kain telekung, kain solat dia tu warna putih. Tapi ada fenomena baru pula ni, entah mari mana dia buat design, buat pereka fashion ni, buat kain yang pelik-pelik warna-warni, mahal pula tu. Kita kata abaikan yang tu, kita pakailah seperti kita nak pakai masuk dalam kubur, warna putih itu yang terbaik. Allahu Akbar. Dan waktu kita umrah, kan, laki-laki pakai warna putih, cantik, dua lah ya kita, kan. Yang warna-warni tu muslimat kita tak usah duduk peduli dengan ahli-ahli perniagaan. Walaupun dia dijual oleh selebriti tu, kita kata biarkan. Kita nak pegang dengan warna putih kerana itu yang terbaik. Hadis yang kedua, wa an Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayad fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Rawahu An-Nasa'i wal Hakim wa qala hadithun sahih. Maksudnya daripada Samurah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakailah pakaian berwarna putih kerana pakaian putih adalah pakaian paling bersih dan paling baik. Yang putih itu atyab, Nabi kata apa? Athhar wa atyab. Sebab kita nampak warna putih ni kalau kena sikit tahi lalak pun nampak. Apalagi kalau tahi burung lagi besar, kan, lagi nampak, masya-Allah. Dan kafanlah orang-orang yang mati, orang yang meninggal di kalangan kamu, kafan dengan warna putih. Jelaslah, anda rasa isu warna putih ni selesai. Kita pun sepakat setuju dah. Warna putih warna yang terbaik. Kita pindah pula warna lain yang sedikit perbincangan ataupun dia panggil kontroversi sikit. Warna apa? Warna merah. Kita pindah kepada warna merah. Tengok hadis yang ke-781. Anil Bara radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa laqad ra'aituhu fi hullatin hamra ma ra'aituhu syai'an qattu ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, muttafaqun alaih. Daripada Al-Bara, Al-Bara itu satu je, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berperwatakan susuk tubuh sederhana. Dia panggil tidak terlalu tinggi. Orang panggil layu. Tinggi macam galah lah.
comel. Standard dia cantik. Sesungguhnya aku pernah melihat baginda mengenakan pakaian merah. Tanda tuan-tuan, hadis ini tentang warna merah. Dan Masya Allah Tabarakallah, kata Masya Allah Tabarakallah, dan belum pernah aku lihat orang yang lebih tampan, lebih handsome, lebih comel daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tengok orang comel, tengok Nabi. Nak tengok orang juh, tengok Nabi. Tengok orang baik, tengok Nabi. Semua. Nak tengok orang tegas, berpendirian, berprinsip, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita kadang-kadang duduk jaja rahmatal alamin sampai dalam bab pelaksanakan undang-undang syariah, tak boleh. Sabar dulu, undang-undang ni nampak keras, nampak ganas, habis tadi kau puji Nabi, sini tak mau ikut Nabi, macam mana? Kita kata tak seimbang. Baik, hadis ini menunjukkan Nabi kita pakai warna merah. Warna merah. Para ulama ada berbincang tentang warna merah ni. Merah mana yang boleh dipakai, merah mana yang tidak boleh dipakai. Tengok satu hadis lagi, hadis yang kedua. Wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil Abtah fi qubbatin lahu hamra min adamin فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة fataqaddama fasalla yamurru baina yadayhi al-kalbu wal-himaru la yumna, muttafaqun alaih. Daripada Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, dia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah masa haji ni. Ketika itu baginda berada di Abtah. Abtah ni tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah lah ni, tuan-tuan pergi ke perkuburan Ma'la, depan perkuburan Ma'la tu ada pasar. Dia panggil Suq Ja'fariyah. Ramai juga ni Tok Syekh duk bawa jemaah ni pergi ke Suq Ja'fariyah. Saya kata Tok Syekh yang bawa jemaah ke Suq Ja'fariyah, Ja'fariyah market ni memang buat nyanyi ke jemaah. Sebab apa? Sebab barang borong sana murah. Nya beli sungguh-sungguh kata orang. Gila-gila orang beli kat sana. Biarlah gila-gila tu yang nak ke Abtah. Pergi depan lagi, jumpa Abtah. Mana Abtah ni tempat tanah lapang, batu-batu kecil-kecil. Sebab apa Nabi di sana? Sebab dia mudah nak berkumpul. Jemaah haji bersama Nabi 140,000 orang. Dia perlu pada kawasan lapang. Sini, dan depan dia tu Mina. Maknanya dalam perjalanan haji, tempat yang Nabi kita pilih strategi. Baik, saya tak nak hurai yang lain. Saya nak ambil warna merah je. Hadis ni 1 jam tak habis kalau kita hurai. Banyak isu dalam ni. Baik. Berada di Abtah memakai jubah merah yang diperbuat daripada kulit. Fi qubbatin. Bukan jubah lagi ni. Dalam Abtah, dalam qubbah. Qubbah ni dom dia ni. Orang panggil apa ni? Macam kemah lah, macam tepak gitu. Yang berwarna merah diperbuat daripada kulit. Itu yang patutnya. Kemudian ni baru dia apa ni? Baru Nabi nak pakai baju warna merahnya. Qubbah, Qubbah dengan makna khaymah. Duduk dalam khaymah. Tulis itu, dalam Qubbah dengan makna khaymah. Bukan jubah, Qubbah. Jadi lalu bila datang membawa air wuduk untuk baginda, dari sisa air itu orang-orang yang mendapatkannya, ada yang hanya dapat percikan daripadanya. Kalau nak bincang bab air, dia pergi kepada air mustamal tak mustamal. Kita ketepikan dulu. Kita ambil yang ni dulu. Kemudian Nabi SAW keluar daripada khemah dia tu memakai hullat wa alai hullatun hamra. Nabi pakai baju warna merah. Pakaian warna merah. Kain dia tu. Aku masih ingat lagi putihnya betih Nabi SAW, lalu baginda berwuduk. Dan Bilal mengumandangkan azan. Aku mengikut gerak-geri mulut Bilal berseru ke kanan ke kiri, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, kan Bilal ni muazzin kena buat macam tu. Kemudian Bilal meletakkan sebuah tombak
kecil sebagai sutra, pacak depan Nabi nak salat. Nabi ke hadapan untuk mengetuai salat. Ketika Nabi sedang salat, ada keldai dan anjing melintah di hadapan sutra, maknanya depan tongkat dia tu. Namun kedua-duanya tidak dihalang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia duduk di hadapan. Maknanya dia duduk di depan sutra. Itu pentingnya sutra. Baik. Sekarang ni saya nak bincang tentang warna merah mana yang dibenarkan. Dalam bab warna merah ni para pelajar, ada 8 pandangan ulama. 8 pandangan. Ada yang mengatakan al-jawazu mutlaqan. Tak ada halangan kita nak pakai warna merah, pakai. Ada yang mengatakan tak boleh sebab ada hadis Nabi. Ada yang mengatakan makruh, merah saja, merah macam merah orang main apa ni? Ni main hak lembu halah kejar atau apa benda tu. Merah tu. Tetapi yang baiknya takhsisul man'i, hadis yang larang pakai warna merah itu dengan hullatun hamra. Hullatun hamra, kata di para ulama, merah yang ada jalur. Maknanya dia bukan merah piau, merah yang macam bendera merah tu. Bendera orang buat jalan rusak tepi jalan lah. Merah yang berjalur. Sebab biasanya kalau kata hulal yamaniyah yang Nabi pakai itu, biasanya dia ada khutut, ada garisan, ada jalur. Maknanya merah yang berjalur. Macam kalau tuan-tuan tengok orang Yaman, pakaian orang Yaman, baju dia gini, kain dia ni, dia ada jalur. Maknanya bukan merah piau. Ini yang khilaf, keluar daripada khilafnya, iaitu kalau kita kata merah saja, itu dilarang. Makruh kita pakai. Tapi merah yang bercampur warna, sama ada dengan jalur ke, dengan tampalan lain ke, maka itu tidak makruh. Wallahu alam kenapa, mungkin Nabi kita tak suka warna yang terlalu cerah, ataupun takut dikejar oleh lembu ke macam mana, wallahu alam hikmah dia. Maka dalam kitab Zadul Ma'ad kata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, naha anil mayasir al-humur. Nabi kita larang daripada yang merah saja tu. Kan? Tempat duduk yang warna merah saja. Maka di sinilah para ulama campur hadis ini mengatakan kalau merah yang berjalur, ia bercampur, tidak dilarang. Jadi eloknya para jemaah sekalian, kalau kita nak pakai merah, jangan pakai merah menyala yang dikejar oleh lembu tu. Pakai merah yang bercampur, yang berjalur, yang ada garisan, tidak dilarang. Wallahu alam. Baik. Kita pergi kepada hadis yang keempat, tanda pelajar, hadis yang kelima dah kita kan. 4 kelima dah. Hadis yang kelima, tulis warna hijau. Kita berpindah pula ke warna hijau. Hadis 783, wa an Abi Rimsah Rifa'ah At-Tamimi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawban akhdaran. Rawahu Abu Dawud At-Tirmizi bi isnadin sahih. Maksudnya, kata di Rif'ah At-Tamimi radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai 2 pakaian berwarna hijau. Hadis ini riwayat Abu Dawud At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Warna hijau. Maka fiqhul hadis menunjukkan warna hijau tidak dilarang. Warna putih afdal, digalakkan. Hijau tidak dilarang. Yang ada isunya warna merah. Sesalah kita warna hijau, kita pindah pula kepada warna lain pula. Kita pindah pula kepada warna sauda, warna hitam. Bolehkah kita pakai warna hitam? Para pelajar tengok hadis yang ke 784. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda. Rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu, dia berkata,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah. Bila Nabi masuk kota Mekah, para pelajar sekalian, masuk kota Mekah tu bila? Ketika tahun yang ke-8 bulan Ramadan. Ingat, tahun yang ke-8 pada bulan Ramadan. Wa alaihi, ni dalil ni. Dan di atas kepalanya serban dia berwarna hitam. Serban dia warna hitam. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih. Maknanya dalil fiqhul hadis, hadis ini menunjukkan warna hitam boleh dipakai. Tapi jangan jadi semua hitam belaka. Mana kita gila-gila lah. Sekali kita pakai kopiah putih, besok kita pakai hitam pula. Mana boleh kita tukar-tukar. Ada boleh. Tapi kalau hitam sentiasa, jangan main sama kita ni. Serba hitam sentiasa. Tukar dengan mullah. Dia panggil mullah. Nuhayatullah Syiah tu. Serba hitam dia. Baik, hadis yang kedua dalam warna hitam. Hadis 785. Wa an Abi Sa'id Amr bin Huraith radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda'un qad arkha tarafaiha baina katifai. Rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id Amr bin Huraith radhiyallahu anhu, dia berkata, ka'anni, terjemahan ka'anni ni macam aku ternampak-nampak. Itu dia. Dia bergambarkan seolah-olah dia ternampak-nampak depan mata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serban hitam yang kedua hujungnya baginda turunkan antara dua bahu dia. Ini kita pakai serban hitam, ekor dia tu duduk sini, di atas belakang ni, antara dua bahu. Masya Allah. Ekor dia kita letak belakang. Wa fi riwayatin lahu anna Rasulullah sallallahu khataban nas wa alaihi imamatun sauda. Jadi pada hari tersebut Nabi kita berkhutbah di hadapan sahabat-sahabat khalayak ramai dengan memakai serban hitam. Nabi kita pakai serban hitam. Masya Allah. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Para pelajar, tanda kita punya hadis. Hadis ini menunjukkan harus kita pakai warna hitam untuk khutbah, untuk solat, untuk apa saja pun boleh. Walaupun afdalnya warna putih. Afdal warna putih. Jadi kita nak pakai semua boleh, tapi janganlah menjadi satu adat. Orang panggil ustaz mana tu? Ustaz serban hitam. Lah. Gila-gila. Gila-gila. Nabi kita sallallahu letak ekor dia di sini, antara dua bahu dia tu. Ekor mana letak belakang lah, di belakang. Ana ada satu kumpulan, cerita pelik ni kumpulan ni katanya. Kumpulan serba hitam dia panggil. Ada satu kumpulan. Kalau yang mari sini pondok ni pelik-pelik, dia cari tempat mana tempat untuk bersuluk lah, tempat mana kubur. Kita pun dapat kesan, puak ni ada benda pelik ni, mari duk cari benda pelik ni. Jadi jangan hati-hatilah dengan, kalau kumpulan-kumpulan tertentu tu, kita kena siasat juga tengok. Yang tentunya yang kuat pakai serba hitam ni siapa? Ayatullah. Bos-bos guru-guru Syiah, dia pakai serba hitam. Dia ada martabak tu. Ada guru dia pakai serban putih. Ada pakai serban. Cuma beza dia dengan kita ni, Ahlussunnah ni, dia tak pakai kufiah. Serban dia kosong tengah. Serban dia. Itu kita tengok. Kalau pakai serban besar, warna hitam, tak ada kufiah tengah tu, itu geng-geng Rafidah. Jadi kata di para ulama, jangan jadi satu adat, satu simbol ataupun syiar kumpulan tertentu. Itu jadi larang. Tidak bagus. Tapi afdalnya warna putih lah yang afdal kan. Lebih-lebih lagi tanda ni, ada setengah kumpulan dijadikan warna hitam ni, dia panggil apa? Tuan tu tanda sikit.
Pakaian warna hitam ni pakaian kumpulan tertentu ataupun munasabah. Macam orang Arab, kalau ada kematian, dia pakai warna hitam. Dia panggil yalbasuna fil ma'at. Ma'at maknanya majlis, macam majlis tahlil dia tu, pakai hitam belakang. Majlis takziah. Itu dilarang. Sebab perbuatan itu tidak mari daripada sunnah Nabi SAW. Ataupun dia panggil marasim rasmiyah. Pakaian rasmi. Majlis-majlis tertentu kena pakai baju hitam. Itu pun kena murajaah balik lah. Tukar-tukar lah warna, jangan. Tapi apa boleh buat, dah jadi protokol kan. Jadi protokol, nak tukar payah. Baiklah. Kita pergi kepada yang ke-6. Tadi warna kita dah bincang, putih, merah, hitam, hijau, hitam kan, sudah. Ni ada lagi perbincangan tentang jenis kain. Jenis kain macam mana pula jenis kain ni? Tapi hadis warna kuning ada bincang. Baik, para pelajar sekalian. Imam Nawawi sebut hadis bab pakaian kuning tadi kan. Takut tertinggal hadis ya. Kita pergi kepada jenis pula, jenis kain. Jenis kain, hadis yang ke 786. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin biyudin sahuliyatin min kursuf laisa fiha qamisun wala imamatun muttafaqun alaih. Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 helai kain putih, ada dari sudut warna putih. Dan jenis kain dia panggil dari daerah Sahuliyah. Sahuliyah. Nama tempat Sahuliyah. Diperbuat daripada kursuf, dia kata kapas. Buat daripada kapas. Tiada baju dalamnya dan juga tidak dipakaikan serban. Ingatlah, ni kita ada setengah ni murid-murid ni bila tok guru mati, dia nak pakai serban kepala. Nabi pun tak pakai serban, Nabi tak pakai baju, kita kafan je lah. Itu yang sunnahnya. Baik. Kain buat daripada kapas, daripada Yaman, dari negeri Yaman. Orang Yaman ni teknologi dia kuat, kain. Yang kita ni pun, tempat-tempat kita ni pun, Toseh Arab ni, banyakkan pokok Yaman, ada jual kain ni. Dan kalau tidak Yaman, geng-geng Pakistan. Masya Allah, tabarakallah, boleh ke dia. Daripada dulu lagi, tengok ni, kain-kain ni mari daripada Yaman belakang ni. Sahuliyah ni kata ni, mari daripada Sahul, sebuah desa di Yaman. Kan, kata. Baik. Tamatlah kita dari sudut jenis. Jenis kain boleh kita ambil daripada jenis kursuf, kain daripada kapas. Tidak jadi masalah. Apa lagi jenis kain? Coba tengok hadis 787. Wa anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswad. Rawahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia memakai pakaian yang punya gambar pelana unta yang diperbuat daripada bulu hitam. Kisah mirahal fi suratul rahalul ibil. Mana macam gambar pelana unta itu ada lukisan di baju. Mana benda kayu gitu ya, tidak lukisan orang. Gambar-gambar orang, gambar tengkorak itu tak ada, Nabi tak pakai itu. Maka dia kata,
yang pentingnya bahan dia buat daripada apa? Min sya'rin aswad, dari sesuatu daripada bulu yang hitam. Bulu yang hitam. Mirtun, pakaian. Murahal, yang tidak bertitik. Artinya suatu yang bermotif gambar pelana unta, daripada bulu yang hitam. Maknanya boleh kita ambil pakaian, kita pakai kain daripada bulu. Tidak salah. Baik. Mana lagi kita nak tengok apa jenis kain lagi? Suf. Pula. Kita pindah kepada kain. Suf ni apa kan? Suf. Bulu juga. Dia bulu ni banyak jenis bulu. Bulu kambing. Suf. Wa min aubariha wa ash'ariha dalam Quran tu kan. Aswafiha suf. Ni. Baik. Tengok hadis 788. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi masirin faqala li ama'aka ma'un qultu na'am fanazala an rahilatihi famasha hatta tawara fi sawaril lail thumma jaa fa afraghtu alayhi min al-idawati faghasala wajhahu wa alayhi jubbatun min suf. Ini dia panggil mahallus syahid naknya ni. Falam yastati an yukhrija zira'ahi minha hatta akhrajahuma min asfalil jubbah faghasala zira'ahi wa masaha bi ra'sihi thumma ahwaitu li anzi'a khufaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa masaha alaihima muttafaqun alaih. Hadis ni panjang sikit. Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan, suatu malam ketika aku berada dalam perjalanan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bertanya, "Mughirah, kamu bawa air?" Saya jawab, "Ya Rasulullah." Kemudian baginda turun dari kenderaannya lalu berjalan dalam kegelapan malam sehingga tidak kelihatan mana dia pergi buang air tu, supaya orang tak nampak. Ketika baginda kembali, aku telah menyiapkan air pada tempatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membasuh muka, mana ambil wuduk. Saat itu baginda mengenakan jubah yang diperbuat daripada bulu. Anaknya mahallus syahid jubbatun min suf, jubah daripada bulu. Baginda kelihatan susah sekali mengeluarkan kedua tangannya. Jadi dia punya lengan dia sempit. Nak keluar tangan, nak basuh tangan ni tak boleh. Sehingga aku membantu mengeluarkannya dari bawah. Lantas baginda membasuh kedua tangannya dan mengusap kepalanya. Setelah itu aku mengholorkan tangan untuk membuka khufnya. Nabi SAW bersabda, biarkan, tak usah dibuka khuf, kerana aku memakainya dalam keadaan suci. Nabi pun sapu di atas khuf. Jadi hadis ni panjanglah, kita boleh dalam banyak bab boleh masuk ni. Cuma yang kita naknya Nabi kita buat Nabi kita pakai kain daripada bulu, daripada suf, daripada bulu. Sesalah kita kan. Cuma dari wala yang kata jubah tu pelik, daripada Syam. Kedua tangannya sempit, lengan tangan dia sempit. Kalau jubah Mesir pula lengan luah gitu kan. Sudan, Syam ni sempit tangan dia. Allah, macam-macam dia punya model baju ni. Dalam riwayat mengatakan ketika itu terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk ni di antara peperangan yang akhir dalam hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya zaman terakhir. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah kita 10 hadis dalam bab 117. Jadi kita simpulkanlah. Apa kesimpulan yang boleh kita buat? Para pelajar sekalian, kita simpulkan perbincangan kita di sini bahawa pakaian itu boleh kita pakai semua perkara kecuali yang Nabi kita larangnya pakai apa? Pakai sutera. Sutera tak boleh pakai. Sebab apa sutera tak boleh pakai? Nabi kata apa? Biarlah puak-puak kafir itu pakai di atas dunia ni. Tengok dalam hadis sebelum dia. Tengok hadis sebelum, hadis larangan daripada minum daripada emas dengan perak. Tapi ada hadis lain pula mengatakan
Nabi apa ni larang orang laki-laki pakai sutera, biarlah orang kafir pakai di dunia, dia tak boleh pakai di akhirat. Kita yang laki-laki ni dunia kita tak pakai, akhirat nanti kita pakai sutera dibajin wa istabrakin, macam-macam jenis sutera kita boleh pakai. Maknanya dalam kitab ini menyatakan semua jenis kain kita boleh pakai, lain pada sutera sebab ada larangan. Semua warna kita boleh gunakan. Yang afdalnya warna putih, dan kalau merah jangan merah nyela, kata orang, merah yang piau, merah saja itu tidak bagus. Tapi merah biarlah ada warna lain campur-campur, ataupun merah yang berjalur, maka itu tidak dilarang. Wallahu a'lam. Dalam bab Imam Nawawi sebut wal asfar, warna kuning. Warna kuning juga dibenarkan, kecuali ada lagi dalam masalah muasfar yang diceluk dengan kuning tu. Wallahu a'lam. Baiklah. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah dalam siri yang akan datang, adapun bahan daripada bulu, daripada kapas semuanya boleh pakai belaka, kita kata alhamdulillah. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula bab 118, bab istihbabil qamis, bab elok pakai baju qamis. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.